Subhanahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil, yang berbahagia pengurusi majlis, Fadil yang berbahagia sahabat amba lama Ustaz Zanaruddin bin Yaakob, yang mewakili Yang Mulia Pengarah Yayasan Islam Kelantan, lama dengan hamba Mesir, duduk serumah, nak nikah pun dia bincang dengan hamba. Waktu di Mesir, dia kata dia balik nak nikah lagi, tapi boleh puan dia kecomel puas hati pakai nyodoh ngesot dia. Fadil yang berhormat Tuan Haji Wan Hassan bin Wan Ibrahim Adung Semerak, Fadil yang berbahagia, yang berhormat Ustaz Muhammad Nazlan bin Muhammad Hasbullah Adun Limbungan, dan Al-Fadil yang berhormat Ustaz Muhammad Radhi bin Jaafar Adun Semerak. Semua Adun Gaal, tak tahu lepas ni takut nak tukar kursi. Kursi ni semua mudi-mudi yang mewakili sekolah-sekolah di bawah YIG di Parlimen Pasir Putih, pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa PIBG yang mewakili 5 buah sekolah di jajahan Pasir Putih ataupun Parlimen Pasir Putih, semua pegawai-pegawai di pejabat Parlimen Pasir Putih yang turut hadir, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya hamba ucap jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat pada hari ini dalam menjayakan agenda yang besar, iaitu agenda untuk kita martabatkan ummah. Martabatkan ummah, kunci yang pertama iaitulah ilmu. Dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu agama, yakni ilmu yang dikaitkan dengan agama, sebagaimana dalam silabus yang diperkenalkan oleh kerajaan negeri Kelantan, kerajaan kita Darul Naim. Kerana kita semua maklum, kalau pendidikan makin tinggi, pendidikan makin mahir manusia. Maka pendidikan yang dikaitkan dengan agama tentunya akan melahirkan masyarakat yang mahir, berwibawa, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mereka akan selamat di dunia dan selamat di hari akhirat. Itu perbezaan pendidikan Islam berbanding dengan pendidikan yang lain. Sebab itu kita dengar di negara-negara maju, dia ada kelompok penyamun yang profesional. Mereka kelompok bank.
Dia tak masuk dah dengan senjata, dengan apa. Dia selewengkan data. Dia ceroboh data-data resmi kerajaan. Kita dengar benda-benda yang seumpama ini. Penyelewengan dan rompakan yang seumpama ini tak akan berlaku kecuali profesional. Orang lepas universiti, mungkin mereka memegang sijil sampai tahap PhD, tetapi dia tidak menjadi manusia yang baik. Dalam negara kita hatta kita dengar ada pelajar di peringkat master, pelajar di peringkat PhD yang duduk di universiti yang mendalami ilmu di bidang-bidang yang berbagai-bagai. Engineer, kedoktoran, perubatan, kaji bumi, tapi mereka tidak solat. Pergaulan mereka bebas. Macam-macam berlaku. Dan insya-Allah kerajaan yang baru dibentuk ini, sehari demi sehari kita cuba nilai balik dan kita cuba buat perubahan-perubahan supaya kita balik kepada asal naluri manusia, supaya apa jua bidang yang diterokai oleh mahasiswa-mahasiswi, oleh pelajar-pelajar, dia balik kepada ilmu Islam dan akan melahirkan mahasiswa-mahasiswi yang taat, yang patuh kepada Allah, yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sistem pendidikan yang diterokai oleh kerajaan negeri Kelantan melalui YIK yang paling besar. Alhamdulillah kita menerokai alam pendidikan ini dan kita dekatkan dengan ilmu Islam, yang sebenarnya ilmu Islam ini dia tidaklah jauh. Sebagai contoh, mahasiswa-mahasiswi yang mendalami ilmu jantung manusia, pakar jantung sebagai contoh. Allah cipta kepada manusia ada jantung. Kita bergerak, jantung kita bergerak. Kita tidur, jantung kita masih bergerak. Tidak ada bateri. Tidak ada kekuatan-kekuatan yang asing. Yang bergerak di sana adalah ciptaan daripada Allah. Unsur ini kalau dimasukkan ke dalam ilmu sains, dia akan jadi ilmu sains Islam. Dan inilah sejarah tamadun yang dibawa oleh cendekiawan, para alim ulama Islam, yang kalau kita baca sejarah masing-masing dan kalau kita ada kesempatan, sangat baik kalau kita melawat sebuah negara yang bernama Uzbekistan, yang bernama Kazakhstan. Setiap bidang ilmu ada sebuah masjid yang besar. Besar masjid, Masya Allah. Kurang lebih masjid Shah Alam. Ada yang besar lagi. Ada yang pakai air, ambil wudu, mencecah 2,000 batang paip. Walaupun hari ini umat Islamnya tidak lama, tetapi sejarah zaman dahulu. Dan masjid ini diberi nama mengikut ilmu Islam. Ilmu kedoktoran, pakar jantung, dia ada sebuah masjidnya. Ilmu kaji bumi, dia ada sebuah masjidnya. Ilmu falak, dia ada sebuah masjidnya. Ilmu hadis, ada Masjid Imam Bukhari, yang kalau kita pergi di sana,
Sejarah Islam dia jauh lebih banyak berbanding dengan Mesir, berbanding dengan Syria, berbanding dengan Iraq. Lebih banyak jauh. Menunjukkan di zaman itu tamadun manusia ini diikat dengan kekuatan akidah al-Islamiyah. Ilmu cangkrawala diikat dengan Islam, dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan zaman fashion manusia, mereka ini beriman kepada Allah dan tidak berlaku kecuali segelintir kecil orang yang cerdik pandai, tiba-tiba mereka tidak sembahyang, tidak berpuasa, pergaulan mereka tidak ada batasan, sebab mereka dikaitkan dengan ilmu Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan apabila dunia Islam dirampas oleh barat, mereka membakar dan mereka mengumpulkan kitab-kitab khazanah umat Islam yang begitu kaya, dibuang ke dalam sungai Furat dan Dijlah. Jutaan kitab-kitab yang ditulis tangan oleh para alim ulama yang muktabar dibakar api, dibubuh ke dalam sungai, dan sebahagian daripadanya dibawa ke negara barat, dan mereka mencedok ilmu Islam lalu diperkenalkan kepada dunia. Inilah dia tamadun daripada barat. Tamadun ini tersebar luas. Akhirnya penjajah bawa masuk ke dalam negara kita. Diajar kepada rakyat. Di sana ada dua ilmu. Ada fakulti pengajian Islam dan ada fakulti-fakulti yang lain. Lalu dibezakan di antara pengajian Islam dengan pengajian yang lain. Sehingga cerdik pandai daripada fakulti pengajian yang lain, kita dengar sama sebagaimana amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat barat yang bukan beragama Islam. Mereka tidak salat, mereka jauh dengan agama. Sedangkan ilmu-ilmu Islam ini dia ada ilmu fardu ain dan ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain yang menceritakan perkara-perkara asas dalam agama mesti dipelajari oleh setiap individu Islam. Setiap fakulti yang ada di pengajian-pengajian di universiti mesti kena belajar. Yang fardu kifayah baru dibezakan. Ini pengajian sains. Itu pun dikaitkan sains dengan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata dapat melihat. Bu tak ada. Macam kereta ni dia ada bu dia, dia ada mentor dia. Dan Allah buat kepada kita subhanallah. Kita tengok kain warna merah. Mari Arab kata ahmar. Mari Mak Saleh dia kata merah belaka. Allah buat lidah. Kalau makanan tu masin sikit, kita tanya orang Melayu pun dia kata sedap tapi masin sikit. Mari Mak Saleh sedap, masin sikit. Mari Arab, mari Afrika, mari Cina, mari Jepun, ya sedap tapi masin sikit. Sama. Elemen dia tak pernah lari. Siapa yang buat? Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan anasir ini ke dalam ilmu, maka jadilah ilmu itu adalah ilmu Islam. Ala kulli hal, saya mengucap syabas, tahniah, jazakumullahu khairal jaza kepada semua warga pendidik, sama ada PIBG, sama ada para guru yang tentunya mendidik ataupun kita nak cipta manusia yang benar-benar dia ni dinamakan manusia. Bukan satu kerja, bukan satu agenda yang mudah. Dia agenda yang berat.
Agenda yang sangat besar, yang sangat berat. Tapi inilah dia agenda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Antaranya al-ilmu yuntafa'ulah. Ilmu yang bermanfaat kepada manusia. Pahala dia, ganjaran dia tidak terputus sehingga kepada hari kiamat. Besar. Sebab itu para guru dia kena berbangga dengan profession yang dia ceburi. Guru-guru yang telah pencen, dah pencen, dia dah tua. Kalau dia renung, ribu-ribu anak murid dia. Dengan tak nafi ada anak murid nakal-nakal, kaca-kaca dulu. Waktu sekolah lopak pagar. Tapi grup saya, hok lopak pagar waktu sekolah mahak dulu, jadi hijau berlaku. Wallahu a'lam, barangkali dia lopak pagar ni tidak sewena-wenanya anak murid dia, oleh kerana kadang-kadang dia punya otak dia ni, dia bijak menyebabkan dia bertindak di luar daripada kebiasaan. Sebab itu kita, anak kita yang nakal. Anak saya kalau umur 3 tahun, 4 tahun dia nakal, saya sangat-sangat gembira. Cuma kita kena kontrol baik-baik. Sebab apa? Dia seorang anak yang bijak. Saya dulu sekolah di Gunung Payung, Sulaimiah. Gunung Payung. Itu paling lama, kemudian pergi ke Mahat. Duk gocok stesen bah sana dulu lama. Mungkin lama orang kenal di stesen bah dulu, Jalin Nisa dia panggil. Ada ni baru ni jumpa dengan Abang Pelut dia. Amal bahal nanti ikat pendek hok pala besar atau berapa jahit dah kedai dia. Dia kawan-kawan dia tak ada nak lebih, dia tahu Wa Yusuf. Alhamdulillah bijak, dan bila tua ni memimpin kita, mendidik, mentarbiah orang. Cuma mula zaman dulu nakal, lopak pagar, gocok. Tapi dalam waktu yang sama, waktu tu amat ingat, antara pelajar Mahat Muhammadi yang boleh berkhutbah jemaah, start daripada khutbah jemaah tak bersurat ni, daripada tingkatan 4 sekolah menengah. Dan waktu itu orang panggil Ustaz Budak Comel. Dia panggil kamu ceramah politik dah tahun 86 ni, merata dah di Besut, di Pasir Putih tahun 86. Nakal. Ada tempat hot tak nakal. Tapi kita kena ingat bahawa pelajar yang nakal ini bijak. Cuma kita nak jaga dia tu payah. Anak kita kalau dia nakal, itu anak yang bijak. Ambo kalau tengok anak slow tu, ambo dia using, ambo using. Sebab apa? Dia kadang-kadang dia punya kebijakan dia tu tak berapa nak tu. Jadi ambo nak sebutnya, kerja mendidik ni sukar dan sangat mulia, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan peraturan dalam Islam ini, ilmu yang kita bagi kepada anak murid kita, anak murid kita bagi kepada anak murid dia, anak murid kepada anak murid, sampai kiamat dia akan sampai kepada orang yang asal, sampai kiamat. Kalau kita jadi guru dalam tempoh 20 tahun, saya kira ratus ribu anak murid kita. Daripada anak murid itu tentunya dia akan menyumbang ilmu dia kepada kita, tak tahu mungkin juta. Kita akan dapat saham waktu kita berada di alam barzakh, waktu kita berada di alam mahsyar. Ini mulia guru. Dan saya ada sikit pengalaman jadi guru ni tak lama, di Kias ni Lampung, balik-balik daripada Jordan, almarhum Ustaz Yahya Osman panggil.
terus masuk apa kata temudogo, masuk di kias ambil khidmat sehingga nama waktu tu nama dia Ma'had Dakwah bertukar kepada kias. Dan pertukaran itu adalah saya yang jadi pengerusi untuk memartabatkan Ma'had Dakwah untuk jadi kias. Sehingga panjang ceritalah bertemu sana berjaya angkat jadi kias pada tahun 1999, dan waktu itu juga saya pun berhenti bertanding pilihan raya. Payah, bukan mudah jadi pendidik. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, saya ahli-ahli yang berhormat yang ada di hadapan, yang berhormat Tuan Syarifuddin, dia kira salam banyak, dia memang dia komit dia nak mari, tapi ada mesyuarat tergempar yang perlu dia hadir. Dia telefon saya, kata tak apalah, tak apalah, wakil yang ada. Cuma kami di Pasir Putih ni, kami berlima, kita usaha cari duit, cari sumbangan, cari apa. Dan sumbangan yang kita bagikan pada hari ini, walaupun daripada parlimen ini yang utama, tapi dia tidak terkecuali daripada adun-adun kita yang duduk di hadapan ini. Kita cari, kita nak bagi kepada PIBG, kerana PIBG ini dia ada kuasa tambahan untuk kejayaan bagi pihak sekolah. Jadi di Pasir Putih ni, kalau boleh hamba tak nak dengar bila nak buat satu program hok simple-simple yang memerlukan peruntukan 400-500 riyal, aku tak boleh nak buat. Kenapa? Tak ada PT. Hamba tak saya dengar. Dan hamba pakak belaka wakil-wakil ayat. Alhamdulillah, hari ininya insya-Allah kita akan bagi satu PIBG sebanyak RM5,000 insya-Allah. Supaya kegiatan tu boleh berjalan terus. Dan insya-Allah selagi hamba berpijak di bumi Pasir Putih ni, hamba akan usahakan bayaran yang seumpama ini tidak berlaku dalam parlimen lagi. Bukan hamba nak bangga, tapi kekuatan kami berlima ini, kita fikir dan kita cari duit, cari sana cari sini. Dan kebetulan saya sebagai pimpinan di peringkat kerajaan, di peringkat persekutuan, dia mudah sikit, mulut pun masih sikit berkali. Kalau mau minta dengan siapa-siapa sekalipun, biasanya tak ada terlepas lagi. Minta untuk goni, minta untuk goni. Dia alhamdulillah ada kekuatan tersendiri. Dan insya-Allah kami berlima di Pasir Putih ini, kita akan jaga sebaik mungkin warga pendidik, kerana selamatnya bumi Pasir Putih kalau rakyat di dalamnya terpelajar. Itu je kunci dia. Kalau orang kaya, tak ada pendidikan, tak ada ilmu Islam, kaya, sakit kepala dia kita. Dia pelik kapur Pasir Putih, tunjuk betul dia, sekat tu lah. Tapi kalau dia kaya, ada ilmu Islam, insya-Allah dia nature mari kepada kita semua. Terutama sekali kepada institusi pendidikan yang mendidik sistem keagamaan. Dia akan nature. Kalau orang pakak besar, kalau dia tak ada agama, para hadirin hadirat sekalian, kita tengok dia lalu dia boleh ya sangat tak peraknya begitu ya. Dia tak nature ke surga, ke masjid, ke sekolah agama, ke. Alhamdulillah, kita di Pasir Putih ini barangkali sedikit berbeza berbanding dengan parlimen-parlimen yang lain. Sayanya insya-Allah akan bagi keutamaan kepada institusi-institusi keagamaan. Dan baru-baru ini kita dah bagi kepada semua sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita dah bagi di Dewan ini juga penuh. Sebab dia banyak sekolah menengah, sekolah rendah, apa semua sekali banyak. Kita dah bagi. Kami berlima kita fikir dan kita telah agihkan. Cuma untuk sekolah di bawah kelolaan YIK ini, kita bagi jumlah lebih sikit.
kita bagi RM5,000. Dan gunalah untuk apa jua kebajikan. Kena guna dah, jangan sipar. Dia ada setengah-setengah PIBG itu, dia seronok, dia ada BT banyak, guna dah. Jangan guna. Kita cek, kalau nampak tak habis, kita tak beri dah depan ni. Kena gunalah, duit ni kena guna. Cuma jangan guna, jangan duk guna wak derak lah mak. Kita ada PT ni langkawi weh. Guna untuk pendidikan. Nak diderak tu kita kira semula. Dia guna untuk anak-anak kita, macam mana kita nak panggil motivasi ke, nak panggil apa ke yang dianjur oleh PIBG tu. Saya hanya nak supaya kita boleh buat lalu. Nampak benda baik, dia tak sakut dia nak kata, PT kita tak ada weh. Kita tak usah dengar. Perkataan PT kita tak ada weh tu, kita tak usah dengar. Dia benda ni berjalan dengan baik, dan insya-Allah dari masa ke semasa, insya-Allah saya akan ikhtiar untuk kita martabatkan sekolah-sekolah agama kita yang ada di Parlimen Pasir Putih ini. Dan saya tidak nak panjang ucapan, cuma saya nak ucap ribuan terima kasih kepada semua, terutamanya YB yang ada di hadapan kita, yang sentiasa sebut sekolah-sekolah agama. Kami bila duduk dekat ni jumpa, kita sebut semua ni. Cuma kalau sebelum daripada ni nak buat poket kita tu kering, nipis je. Jadi law ni tu tebal sikit, tidak tebal banyak. Tebal sikit maknanya kalau orang nitok saja, insya-Allah kita boleh buat. Dan sebagaimana yang semua maklumlah, wakil-wakil rakyat ni, orang mari jumpa dia berlaku, nak buat jalan pun mari jumpa kita, rumah cabut atap pun mari jumpa kita, lembu mapuh pun dia mari jumpa kita, nak buat jalan, nak buat surau, nak buat balasah, nak bayar api, nak bayar air, tak boleh nak bayar, dia kata. Dia nak buat mana? Dia wakil rakyat ni dia fikir, bukan dia nak jadi wakil rakyat sangat. Kita tidak mengeluh, tapi nak cerita bahawa komitmen yang terpaksa kami bagi ni terlalu banyak, maka itulah kemampuan yang kita mampu untuk kita agihkan kepada PIBG pada hari ini. Dan agihan pada hari ini paling banyak berbanding dengan sebelum daripada ini, kerana sekolah-sekolah yang didaftar di bawah kementerian, dia sudah ada beberapa peruntukan dia yang saya kira munasabah dan adil. Kalau saya agihkan pada hari ini lebih banyak berbanding dengan sebelum daripada ini. Jazakumullah khairul jazak kerana sudi hadir pada hari ini, dan sudi untuk kita bersama dan untuk kita galas bersama tanggungjawab mendidik kita. Kita galah bersama. Insya-Allah kalau kita galah bersama, kita tak akan rasa beban, kita tak akan rasa berat, bahkan kita rasa bangga. Allah tetapkan kita menjadi warga pendidik, menjadi kumpulan yang sentiasa membantu sistem pendidikan dalam negara kita. Dan doa supaya di peringkat persekutuan pun pendidikan ke arah Islamik ini dari masa ke semasa supaya dia berlaku dan dia menjadi realiti kepada kita semua, insya-Allah. Dan syabas kepada pihak pengurusan Yayasan Islam Kelantan. Yayasan Islam Kelantan sudah menjadi model di peringkat kebangsaan. Tempat-tempat yang bila kita bincang masalah pendidikan, terutamanya yang melibatkan saya, bila saya jolok je, sebab apa ada kes-kes yang tidak sepatutnya berlaku di universiti, di sekolah, ada buang anak, ada kapur macam-macam begini-begini. Akhir sekali pusing lagi, mereka mengakui bahawa kita kena ambil sistem pendidikan daripada negeri Kelantan di bawah Yayasan Islam Kelantan. Syabas saya ucap kepada warga pendidik di negeri Kelantan, kerana kita semua menjadi model kepada negara. Dan insya-Allah dengan kerajaan yang kita buat persefahaman dengan parti-parti yang menguasai masyarakat Melayu kita ini, kita yakin kita akan dapat pandu perjalanan kerajaan persekutuan ini mengikut
lunas-lunas yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma pelaksanaan itu kita buat secara tadarruj, secara beransur-ansur, kerana kita semua faham dalam negara kita ada masyarakat majmuk. Ada masyarakat majmuk bermacam-macam. Saya jolok sikit dia Bible, saya jolok sikit bisimbangan. Walhal apa yang kita jolok itu fakta akademik. Dan saya pun tidak berhajat pun nak menghina mana-mana agama lain. No, saya bercakap ni ruang lingkup agama Islam. Kita beriman dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Kita beriman. Sebab itu saya minta agama lain supaya beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami orang Islam, kami beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Kita beriman dengan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kalau berlaku pindaan kepada kitab Nabi kita, adakah tidak berhak untuk kita bercakap? Itu ruang lingkup agama kita. Dan saya hantar surat resmi untuk dialog. Alhamdulillah, bukan Alhamdulillah, pihak gereja hantar surat resmi. Mereka kata dia tangguh tertolak lalu. Tak apalah. Saya sebut dialog harmoni. Bukan nak debat, kalau nak debat pun boleh. Tapi dialog harmoni untuk kita mengharmonikan balik. Kerana ini adalah isu politik yang diputar balik. Sebenarnya dia tidak begitu. Jadi alhamdulillah, ala kulli hal, kita faham negara kita, masyarakat dia majmuk, menjadi kesukaran kita untuk kita selaraskan sistem pendidikan mengikut acuan Islam. Cuma kita buat step by step, insya-Allah satu masa kita akan berjaya capai kemercu yang kita cita-citakan, insya-Allah. Terima kasih semua, jazakumullah khairal jazaa. Dan saya berhenti sekadar itu saja. Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.